Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bertemu saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya akan membincangkan bab 5 kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi bagi matematik tingkatan 5. Jadi di dalam bab ini kita akan belajar subtopik 5.3 gabungan transformasi. Standard pembelajaran hari ini ialah memerihalkan gabungan transformasi. Objektif video pada hari ini kita akan belajar satu persatu tips dan petua bagaimana memerihalkan gabungan transformasi satu persatu. Bagaimanakah memerihalkan gabungan transformasi? Adalah dengan membuat perbandingan antara objek dan imej bagi aspek yang pertama iaitu kekongruenan. Aspek yang kedua, orientasi bentuk antara objek dan imej, dan aspek ketiga, jarak antara titik sepadan. Jadi kita akan pertimbangkan aspek satu. Sekiranya kita dah dapat transformasi terlibat, kita tidak perlu mempertimbangkan aspek 2 dan 3. Tetapi jika tidak dapat transformasi yang terlibat daripada aspek satu, kita perlu pertimbangkan aspek 2 dan seterusnya untuk kita dapatkan sehingga kita memperoleh jawapan. Seterusnya saya akan terangkan dengan lebih teliti aspek-aspek tersebut. Jadi untuk aspek 1, kita akan bandingkan objek dan imej dari aspek kekongruenan. So sekiranya kita dapati imej dan objek tidak kongruen atau dalam erti kata lainnya saiznya berbeza, jadi apabila bukan kongruen bermakna kita dah dapat transformasi terlibat iaitu pembesaran. Tetapi sekiranya saiz objek dan imej adalah tidak sama iaitu imej kongruen, bermakna kita masih lagi tidak dapat tentukan transformasi terlibat kerana kita masih ada 3 pilihan iaitu sama ada translasi, putaran atau pantulan. Jadi sekiranya aspek kedua tadi orientasi bentuknya adalah sama, maka kita perlu pertimbangkan aspek ketiga iaitu dengan melihat di antara jarak sepadan di antara titik objek dan imej. Sekiranya jaraknya adalah sama, maka ianya adalah suatu translasi. Tetapi sekiranya jaraknya adalah berbeza, maka ianya adalah putaran. Jadi kita akan lebih faham dengan melihat contoh soalan. Jadi kita lihat contoh 19 di dalam buku teks muka surat 157. Raja di bawah E' ialah imej bagi objek E di bawah gabungan transformasi ST. A perihalkan transformasi T, kedua S. B seterusnya perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi ST. Jadi untuk menjawab soalan A, terlebih dahulu kita membuat perbandingan di antara objek E dan imej E'. Jadi di sini kita dapati yang pertama imej adalah bukan kongruen. Okey, jadi kita lihat E' adalah saiznya lebih besar daripada E, bermaksud saiz adalah tidak sama. Tetapi orientasi bentuk adalah sama, bermaksud bukan dalam bentuk songsangan. Tetapi kita dapati okey, dari segi saiznya tadi apabila kita lihat ianya adalah berbeza, maka kita dapat fikirkan ianya akan melibatkan pembesaran. Tapi sebelum berlaku pembesaran, kita dapati ada satu lagi transformasi kerana kedudukannya dalam bentuk orientasi bentuk yang sama, jarak di antara setiap titik sepadan adalah berbeza, maka kita dapat tentukan di sini yang terakhir dari penjelmaan ST iaitu transformasi ST adalah pembesaran, maka S adalah suatu pembesaran. Jadi kita akan tentukan T. T pula adalah suatu putaran kerana jarak di antara setiap titik sepadan adalah berbeza. Jadi kita akan bincangkan satu persatu bagi pembesaran dan putaran terlibat. Jadi kita dah tentukan T adalah putaran. Jadi kita ada tips dekat sini. Yang pertama, bagaimana ingin tentukan pusat putaran? Kita perlu sambungkan titik sepadan di antara objek dan imej seperti ini. Jadi dekat sini seterusnya tips tadi kita akan cari garis berserenjang di antara garis di A iaitu di antara titik objek dan imej dengan keadaan jarak objek dan jarak garis serenjang jarak
dengan keadaan jarak objek dan garis renjang adalah sama dengan jarak garis renjang dan imej. Jadi seperti ini. Jadi di sini kita dapati jarak objek kepada garis renjang adalah sama dengan jarak objek dari garis renjang kepada imej. Jadi kita boleh nampak dekat sini 3 kotak di sini, iaitu objek yang sepadan, imej yang sepadan di sini. Saya tandakan ini. Jadi bila kita lihat koordinasi kedudukan antara objek dan imej, titik yang sepadan seterusnya di sini berada pada satu garis yang sama. Jadi ini menunjukkan kita hanya lakukan langkah B untuk 180 darjah kerana kita dah dapat arah putarannya adalah 180 darjah. Tetapi sekiranya titik sepadan di antara objek dan imej kedua yang kita nampak ni dia berada pada koordinasi yang bukan segaris, bermakna kita perlu lakukan sekali lagi langkah B untuk dapatkan sudut putaran sama ada untuk 90 darjah untuk kita kenal pasti titik putarannya. Jadi untuk kes ini kita dapat tentukan titik putarannya adalah -26, iaitu jarak di antara objek kepada titik putaran adalah sama dengan jarak di antara titik putaran kepada titik sepadan untuk objek tadi, dan arah putarannya adalah 180 darjah kerana kita dapat segaris. Jadi di sini kita dah dapat jawapan yang pertama, iaitu transformasi T ialah putaran 180 darjah pada pusat -26. Seterusnya kita nak memerihalkan penjelmaan S. Dan sebentar tadi kita telah bincangkan S adalah suatu pembesaran. Jadi di sini kita lakukan putaran. Ini menunjukkan imej pertama bagi objek E sebelum dapat imej pembesaran S. Jadi kita lakukan ini supaya memudahkan kita untuk menentukan hal-hal pembesaran seperti pusat pembesaran dan skala faktor. Jadi saya sediakan tips di sini. Untuk dapatkan pusat pembesaran, kita akan sambungkan titik sepadan antara objek dan imej sekurang-kurangnya 2 titik. Jadi kita sambungkan, jadi objek, yang ni sepadan dengan yang ni sepadan dengan, dia masih ada yang sama di sini dengan di sini. Kita gariskan kesemuanya, kemudian kita cari titik persilangan. Jadi kita dapati titik 16 adalah kedudukan bagi pusat pembesaran. Jadi kita dah berjaya tentukan pusat pembesaran. Seterusnya kita perlu pertimbangkan faktor skala di sini. Jadi untuk dapatkan faktor skala, rumusnya adalah panjang sisi imej yang sepadan bahagi panjang sisi objek. Jadi kita pilih di sini panjang sisi imej yang sepadan, daripada sini kepada sini kita dapati 2 kotak. Dan objek yang sepadan tadi 1 kotak. Jadi kita dapat faktor skalanya adalah 2/1. Maka kita dapat tentukan transformasi S adalah pembesaran pada pusat 16 dengan faktor skala 2. Jadi kita dah berjaya menjawab soalan 19A. Maka jawapan akhir untuk A sebentar tadi, transformasi T ialah putaran 180 darjah pada pusat -26 dan transformasi S ialah pembesaran pada pusat 16 dengan faktor skala 2. Jadi untuk soalan B, perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi ST. Jadi apabila kita membuat perbandingan objek E dan imej E prime, kita dapati imej bukan kongruen atau memenuhi aspek 1 untuk kita dapat jawapan, iaitu adalah pembesaran. Jadi untuk kita memerihalkan pembesaran, yang pertama adalah dengan menentukan pusat pembesaran. Iaitu tipsnya di sini, sambungkan titik sepadan di antara objek dan imej sekurang-kurangnya 2 titik sepadan. Jadi kita sambungkan di antara objek dan imej yang sepadan, kita sambungkan dan kita
dapatkan satu titik persilangan. Jadi kita dapati titik P negatif 36 ini adalah titik persilangan bagi kesemua garis titik sepadan di antara objek dan imej. Maka inilah pusat pembesaran bagi pembesaran yang terlibat. Seterusnya kita ingin tentukan faktor skala menggunakan rumus K panjang sisi imej yang sepadan bahagi panjang sisi objek. Jadi di sini kita lihat untuk imej yang sepadan. Okey. Kita nak kira rumus faktor skala di sini. Jadi faktor skala K panjang sisi imej yang sepadan kita fikirkan di sini. Jadi adalah 2. Okey, bahagi objeknya adalah 1. Jangan lupa arah objek dan arah imej adalah bertentangan dengan pusat pembesaran. Maka kita perlu letak negatif di depan. Maka kita dapat pusat pembesarannya adalah negatif 2. Maka kita dah dapat transformasi tunggal yang setara dengan transformasi ST ialah pembesaran pada pusat negatif 36 dengan faktor skala negatif 2. Jadi ini adalah jawapan akhir untuk contoh 19B tadi, iaitu penjelmaan tunggalnya adalah pembesaran pada pusat negatif 36 dengan faktor skala negatif 2 sama seperti perbincangan sebentar tadi. Sekian saja untuk video kali ini. Diharapkan apa yang disampaikan boleh memberi manfaat kepada semua yang menonton. Sekian, terima kasih.